digunakan bagi tujuan transaksi yang dimasuki oleh firma. Baik, itu yang berkaitan dengan Tower Cabinet Company Limited. Jadi artinya untuk membolehkan seksyen ini terpakai, ia perlu memenuhi semua kriteria ini. Dan soalannya ialah dia dengan secara spesifik dia merujuk kepada kredit. Dia merujuk kepada hutang. Maknanya elemen hutang yang wujud itu mestilah ia berkaitan dengan sesuatu transaksi yang selalunya bersifat kontrak. Kalau katakan dia bersifat tort, adakah maknanya seksyen ini terpakai? Adakah kita bila katakan seseorang membuat tort kepada orang lain, dengan itu dia berhutang? Jadi elemen hutang kat sini perlu biasanya disandarkan kepada satu transaksi yang bersifat kontrak. Dia bukannya bersifat tort, kerana dalam tort dia bukannya bila kita buat tort, maknanya kat situ dia telah memberikan kredit. Bila seseorang membuat tort, contohnya memukul orang lain, tidaklah orang yang dipukul itu dengan itu menjadi pemiutang. Dia tidak begitu sifatnya. Kita tidak boleh fahami seksyen ini apabila ia nak digunakan bagi kes-kes yang berkaitan dengan tort. Dia tak sesuai. Kerana elemen kredit itu disebut dengan jelas. Baik, itu antara intipati seksyen ini. Dan ini sambungan daripada seksyen ini juga. Apa yang nak disebut di sini ialah, saya bacakan sekejap. Provided that where after a partner's death, the partnership business is continued in the all firm name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as part thereof shall not of itself make his executors or administrators estate or effects liable for any partnership debts. Yang nak diberitahu di sini ialah satu lagi keadaannya ialah apabila seseorang berkongsi telah meninggal dunia, tidaklah menjadikan apabila dia telah meninggal, dia punya harta ataupun dia punya share di dalam perkongsian itu tertakluk kepada holding out atau konsep pengemukaan diri ini. So dia berhenti sebaik saja dia meninggal. So kematiannya tidak akan menyebabkan dia masih lagi bertanggungan bagi apa juga harta pusaka yang ditinggalkan, termasuklah share-share di dalam perkongsian itu. Baik, ini ada saya sebutkan satu kes di sini, PP and Wong. So apa makna kes PP and Wong ni? Apa yang berlaku dalam kes PP and Wong ni? Kalau kita lihat kes ni, PP maksudnya dia tahulah ini kes berkaitan dengan jenayah. So apabila ia melibatkan kes jenayah, so dan ini dia cuba nak pakai pula konsep holding out. Kenapa dia nak pakai konsep holding out di sini? Apa yang berlaku di sini ialah Wong, salah seorang rakan kongsi dalam sebuah firma. Kes ni daripada Singapura. Okey, Wong telah dituduh melakukan criminal breach of trust, CBT. Dia satu kesalahan jenayah. Dan CBT ini dilakukan dalam charge itu ialah oleh seorang servant atau seorang yang bekerja, servant, seorang pekerja. So yang menjadi soalan di sini ialah apa yang telah cuba dibawa oleh Wong di dalam dia punya pembelaan. Dia mengatakan bahawa dia bukannya servant, dia seorang pekongsi. Walaupun dia bukannya seorang pekongsi yang dinamakan, tapi dia dikatakan dia telah dia gunakan alasan seperti kalau kamu boleh ingat stakeholder analysis, seseorang pekerja itu boleh jadi juga seorang pekongsi. Dan dia telah membuktikan bahawa apa yang berlaku selama ini dia bertindak seolah-olah dia seorang pekongsi walaupun dia sebenarnya hanyalah salaried partner. Tapi mahkamah tidak melihat semua argument ataupun hujah-hujah seumpama ini. Kerana apa? Kerana konsep holding out ini adalah konsep yang sepatutnya digunakan hanya untuk kes-kes yang berkaitan dengan pembelaan atau perlindungan pihak ketiga. Dia tidak boleh digunakan untuk tujuan
tujuan yang sebenarnya ada elemen bad faith ataupun elemen-elemen untuk digunakan terhadap orang lain. Kamu semua nanti akan belajar konsep equity. Equity ini maksudnya ia mesti digunakan dengan suci hati. Dia tidak boleh digunakan untuk contohnya kita boleh gunakan untuk di dalam defense apabila ia hanya berlaku di dalam keadaan kita bertindak secara suci hati, dan dia tidak boleh berlaku dalam kes umpama ini yang melibatkan ada elemen mens rea yang perlu dibuktikan. So argument yang mengatakan bahawa dia adalah seorang rakan kongsi yang telah dikemukakan, dengan itu dia terlepas daripada tuduhan ini, tidak boleh diterima. So saya ada sebutkan sebelum ni bahawa konsep holding out ni kenapa ia diiktiraf. Keadaannya begini, apabila ada katakan dalam sesebuah perkongsian tu ada 3 orang, dan apabila tiba-tiba mereka mengatakan bahawa dalam satu transaksi yang mereka masuki dengan pihak ketiga mereka ada 4 orang. Jadi pihak ketiga yang berurusan dengan firma tadi, dia percaya bahawa kalau dia ada apa-apa masalah dengan transaksi itu, dia bukan saja boleh pergi kepada A, B dan C, malah dia boleh juga pergi kepada D. Jadi dia ada mempunyai cause of action untuk mengambil tindakan terhadap D kalau apa-apa pecah kontrak atau sebagainya berlaku terhadap transaksi yang telah dimasuki. Jadi kalau dengan keadaan ini, D katakan yang baru saja dimasukkan dalam perkongsian itu secara pengemukaan diri tadi, dia tidak boleh, istilahnya kat sini ialah estop. Teori yang digunakan di sini ialah teori estoppel. Ini teori equity. Dia dengan itu diberhentikan. He is stopped from denying. Dia dengan itu dihentikan daripada untuk menafikan yang dia itu bukan seorang rakan kongsi apabila timbul masalah selepas transaksi itu dimasuki, dan semasa transaksi itu dimasuki, pihak ketiga telah memberikan kredit dengan kepercayaan yang dia seorang rakan kongsi. So, ada masalah nak ikut? Tak ada kan? Saya gunakan tadi A, B, C dan D. So D kat sini tidak boleh untuk menafikan. Kamu pernah jumpa kan perkataan estoppel kan? Estoppel ni mula-mula kamu belajar dalam kontrak dulu, promissory estoppel. Tapi yang untuk section 16 holding out akta perkongsian ini ia juga digunakan. Tetapi bezanya ialah itu adalah foundation, itu adalah asas bagaimana section ini mula-mula dikodifikasikan. Hakikatnya ialah section ini telah memasukkan elemen estoppel itu ke dalam statute. Dengan itu apa yang berlaku ialah kita baca saja dia punya ayat-ayat yang terkandung di dalam peruntukan ini. Walaupun dalam masa yang sama kita perlu untuk mengambil maklum kewujudan equity di belakang section ini. Section ini sebenarnya wujud kerana konsep equity yang diperkenalkan, yang dimasukkan di dalam pemakaiannya. Baik. Untuk memahami konsep estoppel dan konsep pengemukaan diri ini, kita juga kena fahami beberapa section lain yang perlu dibaca bersama dan dia perlu harmoni. Apabila section 16 diletakkan di dalam akta perkongsian, bermakna semua perkara-perkara yang boleh menimbulkan anggapan bahawa seseorang itu rakan kongsi walhal dia bukan rakan kongsi juga perlu diambil kira dan perlu konsisten. Section yang lain yang berkaitan yang boleh juga menggunakan konsep yang sama ialah section 19, subsection 1. So antaranya dia sebut begini, a person who is admitted as a partner into an existing firm does not thereby become liable to the creditors of the firm for anything done before he become a partner. So ni sangat jelas lah. Kalau kita baru masuk dalam firma itu, tiba-tiba
kita dipertanggungan bagi hutang piutang firma yang lampau. Adakah itu adil? Of course tidak adil. Dan pihak ketiga yang berurusan perlu tahu bahawa dia adalah rakan kongsi yang tak wujud semasa transaksi mula-mula di mereka masuki. So itu maksudnya pengembukaan diri kat sini tidak terpakai untuk kes sebelum. Dan ini yang lebih sebenarnya relevan, outgoing partner ya. Maksudnya seseorang rakan kongsi yang meninggalkan satu-satu perkongsian ya. Section 19 subsection 2, a partner who retires from a firm does not thereby cease to be liable for partnership debts or obligation incurred before his retirement. A partner who retires, artinya seorang rakan kongsi yang telah bersara daripada sebuah firma, tidaklah dengan itu menjadikannya dia bertanggungan bagi apa-apa hutang dan juga obligasi yang dimasuki sebelum persaraannya. So maknanya di sini persaraan itu akan menjadikan titik noktah lah bagi apa-apa jua transaksi yang dimasuki. Tapi ia perlu dibaca dengan artinya berhati-hati. Contohnya dalam kes ni, Court and Berlin. So dalam kes Court and Berlin ini, apa yang berlaku ialah sebuah perkongsian. Kalau saya laju sangat, tolong beritahu lah. Kadang-kadang saya terlupa. Baik. Dalam Court and Berlin ni, apa yang berlaku ialah sebuah perkongsian telah berurusan dengan sebuah firma guaman dan mereka telah menggunakan khidmat guaman itu untuk mempertahankan satu kes. Jadi dalam masa kes itu berjalan, tiba-tiba dua orang rakan kongsi yang dormant telah meninggalkan firma itu. So maknanya di sini dua orang rakan kongsi itu telah cuba untuk melarikan diri daripada apa-apa kemungkinan dia terpaksa apa yang berlaku selepas persaraannya. Tetapi apabila kes itu berjalan, didapati bahawa kes itu kita bukan nak bincangkan kes yang dibawa oleh pihak peguam tadi. Yang kita nak ceritakan di sini, yang timbul di sini ialah isu berkaitan dengan kos. Kos yang perlu dibayar bagi khidmat guaman yang telah diberikan oleh firma guaman itu kepada firma perkongsian yang kita bincangkan. So adakah dengan itu pihak yang bersara tadi, dua orang rakan kongsi tadi, perlu untuk turut sama diheret dalam tanggungan dengan pihak dengan pihak firma guaman tadi, sedangkan mereka telah bersara sewaktu kes tu berjalan di tengah-tengah. So maksud kes tu berjalan di tengah-tengah tu maksudnya kes tu belum selesai lagi, dia dah tinggalkan firma. Dan bila kita baca secara literally section ni, ia bermakna bahawa dia masih lagi rakan kongsi dan dia bersara. Jadi adakah dia patut dipertanggungjawabkan? Jadi kalau kat sini dia kata does not thereby cease to be liable for a partnership debts or obligation incurred before his retirement. So before his retirement dia kena bertanggungan. Jadi apa yang terjadi lepas retirement, adakah dia kena bertanggungan juga? Court di dalam kes ni, Court and Berlin ni, apa yang berlaku ialah mahkamah melihat keseluruhan transaksi itu adalah satu bentuk transaksi yang bersiri. The retainers of the solicitor's service is for the whole transaction. Dia dianggap sebagai satu transaksi yang merupakan bersiri. Dia anggap sebagai satu. Dia bukan transaksi yang berasingan. Jadi dia tidak boleh dengan itu dua orang rakan kongsi yang
dormant tadi, yang bersara tidak boleh dengan itu cuba untuk melarikan diri dengan cara dia meninggalkan firma sewaktu tengah-tengah kes berjalan. Dia tetap masih bertanggungan. Jadi dia tidak, maknanya kalau kita ikut bahasa di sini, dia tidak ikut word to word, tapi kita interpretasikan dia sebagai dia tidak boleh lari juga tanggungjawab bagi satu kes yang sedang berjalan. Liabilities of incoming and outgoing partners juga, a continuing guarantee given either to a firm or to a third person in respect of the transaction of a firm is, in the absence of agreement to the contrary, revoked as to future transaction by any change in the constitution of the firm to which or of the firm in respect of transaction of which the guarantee was given. So ini berkaitan dengan jaminan. Jaminan yang diberikan, continuing guarantee yang diberikan oleh sesebuah firma kepada sebuah firma atau pihak ketiga bagi transaksi firma in the absence of agreement, kalau tiada perjanjian dan sebaliknya, dia akan revoke. Revoke artinya dia tidak terpakai, terbatal bagi apa-apa transaksi di masa hadapan disebabkan oleh berlaku pertukaran keahlian di dalam sesebuah firma. Maknanya di sini, kalau garanti jaminan itu diberikan oleh firma, maknanya ia mesti berkait dengan firma. Jadi kalau firma itu, saya dah pernah sebutkan sebelum ni, konsep asasnya ialah sebaik sahaja berlaku perubahan ahli, bermakna firma itu sudah berubah daripada firma sebelum ni dengan firma sekarang. Walaupun sebenarnya namanya masih dikekalkan, hakikatnya firma itu adalah firma yang berlainan. Jadi soal liability perlu dibezakan di antara ahli baru dengan ahli lama. Melainkan kalau ada hujah-hujah yang seperti mana dihujahkan di dalam kes Court and Berlin. Okey, future dealing. Okey, ini yang perlu dilihat dengan berhati-hati. Section 38 subsection 1 ni benar-benar memakai balik apa yang dibincangkan di bawah section 16. Where a person deals with a firm after a change in its constitution, he is entitled to treat all apparent members of the old firm as still being members of the firm until he has notice of the change. Kalau kita saya bacakan semula dalam bahasa Melayunya, apabila seseorang, ini maksudnya pihak ketiga, berurusan dengan sebuah firma, sebaik saja berlaku perubahan keahlian, dia berhak untuk menganggap bahawa setiap ahli yang lama masih lagi merupakan ahli firma itu sehinggalah dia dimaklumkan mengenai perubahannya atau dia maklum mengenai perubahan itu. So maknanya di sini, kalau katakannya tower cabinet, kita ambil kes tower cabinet ini sebagai ilustrasi. Kalau dalam kes tower cabinet itu, seandainya kalau dia merupakan firma yang pernah berurusan dengan sebuah syarikat tower cabinet ni yang pernah berurusan dengan Ingram sebelum ini. Ingram ni firma perkongsian tadi. Dan dia tahu bahawa ahli perkongsiannya katakan ada berapa orang dan dia tahu ahli setiap orang tu. Tiba-tiba dia berurusan lagi dan dia tidak dimaklumkan mengenai perubahan. Kalau dia tak dimaklumkan mengenai perubahan, maknanya dia berhak untuk mengandaikan bahawa setiap ahli yang lama itu adalah ahli yang betul bagi firma itu. So kalau kita baca section ini, dia bertentangan dengan makna section 19 tadi. Okey, tapi dia dalam masa yang sama, dia sebenarnya menggunakan kembali section 16. Kerana ahli yang bertukar itu, kalau dia nak berhenti, sepatutnya dia memaklumkan. Dengan cara dia tidak memaklumkan kepada pihak ketiga yang pernah berurusan dengan firma, seolah-olah dia memberitahu kepada pihak ketiga itu bahawa dia masih lagi ahli. Kalau dia tidak dimaklumkan. So ini kita boleh ambil iktibar daripada section ini. Maknanya contohnya kamu semua bekerja dengan firma guaman nanti,
mana-mana firma, penting untuk kamu memaklumkan kepada seluruh dunia bahawa kalau kamu berhenti atau bersara daripada firma itu, kamu kena maklumkan. Kenapa? Kerana dia boleh menimbulkan Section 38. Dia boleh menimbulkan liability apabila Section 38 Section 1 ni terpakai. Baik, itu apa yang kita boleh bincangkan lah di bawah pemakaian Section 16 ya. Prof, Ya, saya. jadi kalau seorang rakan kongsi tu dah bersara, Ya. dan untuk memastikan dia tidak ada liability seperti yang dalam kes tu, dia kena buat pengumuman, maksudnya dia kena ada buat berita rasmi ke macam mana ke? Ya, betul. Dia kena buat satu pengisytiharan. Dia surat Kalau khabar macam tu. zaman sekarang ni senang saja sebab kita ada Facebook, kita ada LinkedIn, kita boleh just letakkan dan rasanya mungkin itu sudah cukup efektif ya. Tetapi kalau kita baca Section 38 dan 381 itu, pemakluman itu hendaklah dibuat mengikut dalam surat khabar. Tapi saya rasa kalau kita interpret balik, dia memang kalau nak dikatakan section ini tidak akan kita pindah lah. Artinya benda ni terlalu kecil untuk dibawa ke parlimen. Ketika untuk pindaan perkara yang saya rasa kita boleh maklumi secara bersama lah. Maknanya kalau kita nak beritahu, saya rasa dengan menggunakan media sosial pun saya rasa sudah cukup kuat. Ikut norma semasa lah ya? Ya, ikut keadaan semasa. Tapi kita risau juga kalau pihak ketiga tadi maklumkan bahawa dia tak maklum juga ya. Jadi saya rasa kita boleh saja tahu kalau dia ada Facebook, kita bagi tahu dalam Facebook dia ada follower ke tidak, contohnya begitulah. Kita kena pastikan benda itu sampai ya, sebab bukannya semua pihak ketiga ya, maknanya pihak ketiga yang pernah berurusan dengan firma itu saja ya. Bukan semua pihak ketiga. Kalau kita nak katakan semua pihak ketiga boleh mengambil maklum pihak orang yang bersara turut bertanggungan, itu tak adil juga. Tugas seorang pihak ketiga bila berurusan dengan sebuah firma ialah pertama dia kena ambil maklum dulu siapakah ahli-ahli dalam perkongsian yang berkaitan. So itu tugas dia. Jadi kalau kita nak katakan di sini dia bertanggungan disebabkan semata-mata kerana dia pernah menjadi ahli, itu tak adil lah. So kita kena baca begitulah mungkin. Okey, terima kasih ya. Siapa tadi? Aiman ya? Okey. Ini LLP nanti saya akan bincangkan tajuk yang khusus dalam tajuk yang berasingan lah ya. So mungkin minggu yang ke-6 insyaAllah saya akan tumpukan pada LLP saja. Mungkin untuk peringkat ini kita hanya melihat dia sebagai bandingan. Bandingan saja dengan session atau perkongsian. Kerana apa yang penting nanti saya akan tunjukkan LLP ini adalah sebuah entiti yang berasingan. Tapi konsep ini masih ada. Konsep menjadikan firma bertanggungan. So firma yang berentiti berasingan dengan firma perkongsian ini bezanya ialah kalau apa-apa berlaku dia boleh menyebabkan tanggungan peribadi. Saya rasa saya dah pernah sentuh perkara itu ya. Dan saya juga pernah sentuh sebelum ni, tanggungan peribadi itu walaupun dia berlaku, dia perlu dilihat dari sudut Section 14 dan juga Section 12 kan. Jadi tanggungan peribadi itu setakat mana kan. So setakat ni ada soalan lain, kalau sebab saya akan tinggalkan tajuk berkaitan dengan hubungan rakan kongsi dengan pihak ketiga. Sebab hubungan mereka ni sangat penting disebabkan pihak ketiga perlu mendapat perlindungan yang optimum. Apabila apa saja berlaku terhadap pihak ketiga ketika perkongsian itu berjalan, perniagaan perkongsian itu berjalan, mahkamah selalunya akan menyebelahi kepentingan pihak ketiga. Dan kita tak mahu nanti pihak rakan kongsi dalam perkongsian itu cuba berdolak dalik, katakan sekejap dia perkongsi, sekejap dia bukan.
Dan kita juga telah melihat kemungkinan mereka boleh bertanggungan disebabkan oleh pengemukaan diri. Baik. Baik, ini tajuk yang seterusnya. So, saya akan masuk dengan tajuk yang baru berkaitan dengan hubungan sesama rakan kongsi. So, dia begini, kalau kita lihat dari perspektif pihak ketiga, pihak ketiga bila berurusan dengan perkongsian, perkara terakhir yang mereka perlu tahu ialah sama ada apa-apa telah diputuskan antara sesama rakan kongsi. Jadi perkara itu mereka tak maklum. Itu hal ehwal dalaman sesebar perkongsian. Jadi sesebar perkongsian itu adalah seumpama satu unit atau organisasi yang mempunyai dia punya peraturan sendirilah. Dan ia ditetapkan oleh perjanjian perkongsian. Perjanjian perkongsian yang boleh menetapkan. Jadi perjanjian perkongsian tidak boleh letakkan bahawa mereka tidak boleh bertanggungjawab dengan pihak ketiga. Perkara itu takkan mungkin boleh berlaku. Kerana Akta Perkongsian telah meletakkan seksyen-seksyen yang berkaitan daripada seksyen 7, 8, 9, 10 kita dah bincangkan tu kan. Tapi bagaimana pula nanti hubungan sesama rakan kongsi? So apa yang penting untuk kita bincangkan bagi maksud hubungan sesama rakan kongsi ini? So ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini. So perkara pertama ialah berkaitan dengan terma-terma perjanjian dalam perkongsian. Terma-terma ini yang kita melihat bagaimana ia ditentukan dan bagaimana ia boleh berlakunya variasi atau apa-apa pengubahan bagi terma-terma yang berkaitan. Seterusnya kita juga akan lihat berkaitan, ini soalan yang paling penting sekali, iaitu berkaitan dengan property ataupun harta perkongsian, harta perniagaan. Dalam setiap perniagaan dia ada harta. Harta ni boleh kita lihat sama ada dia harta tangible atau intangible. Contohnya copyright, patent, goodwill itu adalah harta yang intangible. Ada juga elemen harta yang jelas, contohnya macam kereta ke komputer dan sebagainya, itu harta yang memang tangible. Dan tu ada harta alih, harta tak alih. Kalau kita sebut harta tak alih mudah, kita pegang itu harta kita, kita ambil daripada orang lain, itu satu perbuatan mencuri. Tapi ada juga harta tak alih seperti tanah. Artinya kalau dia tak boleh dialih, bagaimana nak menentukan dia punya kepemilikan? Bagaimana? Dalam undang-undang tanah, ia berlaku secara pendaftaran. Kita daftarkan, artinya itu milik kita. Dan pendaftaran itu apa dia punya kesan? Dalam undang-undang tanah, boleh siapa-siapa sambung? Kalau dalam undang-undang tanah, ya. Dapat hak milik tidak boleh disangkal. Ya betul. Tepat sekali ya. Indivisible title, hak milik yang tidak boleh disangkal. Artinya di situ akan memberikan satu keunikan bagi tanah, tapi dia akan menimbulkan kesukaran kalau tanah itu sebenarnya milik perkongsian. Bagaimana? Kalau katakan hak milik asal ialah ABC, tiba-tiba C meninggalkan firma. Jadi apa nak jadi pada tanah itu? Apa nak buat dengan tanah itu? Adakah tanah itu masih milik ABC atau tanah itu milik A dan B? Bagaimana pula dengan C? Jadi itu tak mudah untuk diselesaikan. Apa lagi kalau berlaku kematian? Alright. Seterusnya mengenai hak-hak perkongsi sesama mereka, apa yang mereka boleh buat di dalam satu-satu perkongsian. Ada yang boleh jadi pengurusi, ada yang boleh jadi managing partner, ada yang boleh hanya dapat dividen, ada yang hanya tak boleh untuk participate, tak boleh hadir mesyuarat dan sebagainya. Itu right of partners. Expulsion of partners. Ini penyingkiran pula. Boleh tak seseorang rakan kongsi itu disingkirkan? Apa yang terjadi?
Kalau kita nak lihat di sini konteksnya ialah perkongsian itu adalah satu status. Dia seperti mana kita menikmati satu kelebihan dan tiba-tiba kelebihan itu ditarik ataupun kita keluarkan seseorang daripada perkongsian. So, bagaimana kedudukannya? Dan adakah perkongsian itu boleh diberhentikan ikut kehendak? Atau bagaimana perkongsian itu harus diteruskan? Atau bila perkongsian itu harus ditamatkan? Dan ini dia. Bagaimanakah proses yang kita perlu lihat apabila berlaku perkongsian yang telah tamat tempoh? So, and bila kita bicarakan mengenai rights, biasanya dia mesti duties. Dalam undang-undang ni, selalu apa yang berlaku, rights mesti disusuli dengan tanggungjawab. Dia tidak boleh hanya rights saja, kita nak rights saja tapi kita lupakan duties. Dia tak ubah macam kita selalu berkata, hak kebebasan, contohnya lah hak kebebasan bersuara. Kita jangan lupa dalam bersuara, kita perlu ada tanggungjawab. Apabila kita bersuara, kita perlu ada pertanggungjawaban. Begitulah contohnya. Di dalam case rights of partners, rights harus disusuli dengan duties. Dia tidak akan boleh hanya rights saja, kita tanpa duties, tanpa kewajipan ataupun tugas mana-mana perkongsian, mana-mana rakan kongsi. Okey. Yang pertama section 21. Okay. The mutual rights. Ini variation on terms of partnership. Dalam perkongsian biasanya ada perjanjian, tapi bagaimana kita nak menginterpretasikan sesuatu perjanjian? Bagaimana kalau keadaannya sesuatu perkara itu tidak dibincangkan dalam atau tidak ditulis dalam perjanjian? Terlepas pandang, contohnya begitu. Dan tak mungkin semua benda boleh diletakkan di dalam perkongsian. Jadi kat sini kalau tak ditulis apa terjadi? The mutual rights and duties of partners, whether ascertained by agreement or defined by this act, may be varied by the consent of all the partners, and such consent may be either expressed or inferred from a course of dealing. Saya rasa jelas kan? Kat sini apa yang disebut ialah hak dan juga tanggungjawab, hak dan duty, tugas mana-mana perkongsi, sama ada ia ditetapkan dengan perjanjian atau diletakkan di dalam akta, boleh untuk diubah dengan menggunakan atau melalui persetujuan semua para perkongsi. Dan persetujuan yang persetujuan itu persetujuan itu hendaklah maybe either express, boleh jadi dia diletakkan secara nyata ataupun boleh dengan cara tersirat. Ini maknanya bila sesuatu perkara itu timbul dan tidak pernah diletakkan secara nyata, jadi tugasnya akan lebih berat kerana kita perlu pula untuk melihat apa pula yang tersirat. Jadi ini satu cabaran yang berlaku dalam mana-mana perjanjian. Tak semua perjanjian boleh diletakkan secara kita tak boleh untuk meramalkan setiap perkara yang mungkin berlaku dan setiap perkara yang mungkin timbul yang mana kita nak persetujui ketika kita menandatangani perjanjian. Jadi banyak perkara kat sini yang merupakan akhirnya terbiar tidak diletakkan dalam perjanjian. So kita lihat dalam kes Cruikshank and Sutherland. So ini kes yang saya rasa menarik. Dia sebuah kes lama tapi kita terpaksa merujuk pada kes lama kerana apa? Kerana prinsip-prinsip yang ada tu dipakai. Dan mungkin ini sebenarnya section ini adalah hasil daripada kes-kes yang dibincangkan ini. So dalam Cruikshank and Sutherland ini ada seorang rakan kongsi yang telah meninggal dunia. Dan bila dia meninggal dunia, isu utamanya ialah untuk menentukan berapa banyakkah peninggalan hartanya.
So, peninggalan hartanya tu akan ditentukan untuk tujuan pembahagian harta pusaka lah. Seperti biasa kan. Jadi waris-warisnya akan menuntut daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh perkongsi berkaitan. Baik. Di dalam perkongsian ini, kalau kamu baca kes ni banyak perkara yang disentuh, tapi saya cuba nak fokuskan mengenai isu yang kita bincangkan ini. Antara isu utamanya di sini ialah dalam cara pengiraan share. Dalam perkongsian ini dia akan biasanya share akan merujuk nilainya itu mengikut nilai semasa. Tapi dalam pembagian nilai ni dia ada dua, nilai semasa dan juga nilai buku. Mungkin kalau ada antara kamu yang pernah belajar accounting, nilai semasa ni contohnya kalau kita melihat kereta atau motor atau komputer, kita ada nilai semasa ya. Macam mana kita nak tahu nilai semasa? Kita tengok pada pasaran. Dan zaman sekarang ni lebih mudah, kita buka sajalah pasaran harta nilai barangan terpakai contohnya ya, dalam internet ni kita boleh dapati dengan mudah kan. Jadi nilai semasa adalah melambangkan nilai pasaran ya. Sementara nilai buku pula dia bergantung pada susut nilai. Jadi pengiraan susut nilai ini adalah ilmu yang dibangunkan dalam accounting, dalam perakaunan. Artinya contohnya kalau komputer setahun susut nilainya berapa ya. Jadi mengikut apa yang berlaku dalam kes ni, mereka sebelum ni mempunyai akaun yang disediakan pada setiap tahun, dan ada pada satu masa tu akaun itu telah diubah ya. Daripada penilaiannya mengikut nilai semasa kepada nilai buku untuk tujuan accounting, penyediaan akaun perniagaan. Dan selepas itu berlaku kematian seorang rakan kongsi ini. Dan tapi waris-waris ini mengatakan bahawa isu yang timbul ialah nilai share-nya itu patut diukur mengikut nilai semasa dan bukan nilai buku. Walaupun nilai pengiraan akaun itu telah dibuat secara menilai buku. Jadi kalau kita nak tengok di situ, nilai buku itu berlaku hanya untuk pengiraan akaun. Tapi kalau untuk pengiraan harta peninggalan bagi rakan kongsi yang telah meninggal dunia, adakah dia sepatutnya dianggap sebagai sama? Tapi mahkamah mengatakan bahawa hakikatnya tak berlaku. Hakikatnya tidak berlaku. Kerana apa? Selama ini persetujuan rakan kongsi itu tidak termasuk kepada harta peninggalan pusaka seseorang pekongsi yang telah meninggal dunia. So, jadi kat sini jelas walaupun pengiraan itu ya, ada yang tanya ke? Pengiraan itu sepatutnya dinilai mengikut nilai buku, tetapi ia hanya berlaku bagi tujuan penyediaan akaun syarikat, akaun perniagaan saja. Dia tidak pula dianggap turut sama berlaku dalam perkara yang membabitkan kematian seseorang pekongsi. So ini dalam kes Cruikshank and Sutherland. So kalau artinya kita tidak pernah putuskan benda itu, kita kena ambil perkara itu dalam erti yang paling menyebelahi semua pihak. Kita tak boleh katakan kita menafikan, cuba menafikan dengan mengenakan sesuatu terma yang tidak pernah kita persetujui. Baik. So seterusnya perkara yang saya sebutkan tadi, apakah antara perkara yang selalu timbul apabila membabitkan hubungan sesama rakan kongsi ni? Ini dia, iaitu berkaitan dengan harta. Jadi perkongsian ini selalu akan membabitkan harta, dan harta perkongsian dan harta individu itu adalah perlu dibezakan. Contohnya kalau seseorang itu masuk dalam perkongsian, mungkin dia masuk bersamanya dengan harta dia sendiri. Dan saya pernah sebutkan harta dia sendiri itu apa? Termasuk dia punya reputasi. Kalau dia masuk sebagai seorang katakan peguam yang memang telah dikenali, maknanya dia ada harga. Dia ada harga yang dia boleh letakkan di dalam perkongsian itu, berapakah harga goodwill yang dia bawa dalam perkongsian itu.
So itu nilai mungkin akan nanti digambarkan, reflect di dalam dia punya pegangan share dalam perkongsian itu ya. Contohnya begitu ya. So importance and meaning of partnership property, kepentingannya itu boleh dilihat. Pertama ialah di antara sama rakan kongsi ya. Ada rakan kongsi, penilaian contohnya A, B dan C ya. Saya punya contoh masih senang lagi. A, B dan C. Bila masuk perkongsian, mungkin dalam perkongsian yang A ni, perkongsi A dia masuk, dia tak bawa apa-apa ya, tapi dia seorang, contohnya kalau ini merupakan restoran, oleh kerana dia seorang chef yang terkenal, dia masuk hanya menggunakan nama dia saja. Sedangkan dia tidak ada apa-apa sumbangan dalam bentuk awal, sumbangan awal dalam perniagaan itu. Mungkin B nanti masuk oleh kerana dia tak tahu apa, tapi dia jadi pekerja saja. Contohnya begitu. Tapi jadi pekerja dan mungkin dia ada sumbangan lain lagi diperlukan. Dia tidak hanya boleh bekerja, dia kena mungkin ada sumbangan lain sebab bekerja saja berapa nilainya. Tetapi hubungan C contohnya dia tak akan buat apa-apa tapi dia bagi sumbangan modal. Mungkin modalnya tu, modal yang diberikan ialah dalam bentuk katakan modal barangan, peralatan, kelengkapan. Contohnya begitu. Mungkin dia tak bawa duit wang, mungkin B tadi membawa bersamanya wang, mungkin A bawa bersamanya wang. Tapi kita nak nilai di situ ialah kepentingan untuk menilai sesama mereka berapa. Dan yang penting kat situ satu lagi perkara ialah kita nak tentukan nilai rakan kongsi tadi, nilai rakan kongsi punya sumbangan tadi naklah dilihat dari sudut A adalah nilai dia bawa kepada perkongsian, yang selainnya itu ialah harta milik perkongsian. Yang mana satu ya. Jadi kalau A, B dan C dengan itu dikatakan menyumbang sebanyak masing-masing kita kata 10,000. Jadi 10,000 tu adalah bersandarkan kepada apa ya? Jadi kalau adakah dengan masuk 10,000 itu A punya katakan nama tadi terus terpahat di dalam perkongsian, dia menjadi nama perkongsian ya. Dia tak boleh gunakan nama tu lagi ya. Kamu ingat kan ada banyak syarikat di dunia ni, malah di Malaysia sendiri, yang mana nama syarikat tu tak ada kena-mengena dengan pengurusan sedia ada, tapi dia berkaitan dengan pengurusan sebelumnya tu kan. Itu boleh berlaku ya. Adakah hak cipta itu telah, contohnya patent dan juga trademark itu telah terus sama berpindah ya. Begitu. So as between the partners, as between the person who take deceased partners, real estate and partner, ini maksudnya kat sini kalau dia berkaitan dengan real estate yang saya dah sebutkan tadi, tanah ya. Bila hartanah, tanah tu nama siapa? So bila tanah itu nama siapa, katakan A, sedangkan tanah itu sepatutnya tanah perkongsian, bagaimana cara kita nak memperlakukan tanah tu ya? Kalau ikut undang-undang tanah, kalau nama tanah tu tanah A, maknanya dia milik A, kemudian tu kalau dia meninggal, maknanya waris ini berhak untuk menuntut lah, bukannya perkongsian. Ingat tadi indivisibility of title, dia akan menyebabkan tuntutan oleh waris itu akan menjadi lebih kuat. Itu kalau mengikut asal. So kalau kita lihat di bawah perkongsian nanti bagaimana ya. Jadi perkara ini sangat rumit untuk diselesaikan, tapi kita kena tahu bahawa perkongsian perlu untuk memiliki harta, dan selalunya harta itu termasuklah tanah. Bagaimana mereka nak masuk ya. Dan kita bila sebut tanah tu maksudnya bukan tanah saja ya. Kita dalam undang-undang tanah kita belajar berbagai banyak jenis interest dalam tanah. Tenancy pun merupakan satu bentuk interest dalam tanah. Apa juga hak bentuk pemilikan dalam tanah itu juga adalah merupakan satu bentuk property. Jadi perkara-perkara itu pun nanti boleh menjadi pertikaian ya, sesama rakan kongsi ya.
So inilah tadi perkara-perkara yang mungkin timbul 1, 2 dan 3, maknanya penting untuk kita melihat sama ada sesuatu harta itu adalah harta perkongsian atau sebaliknya harta individu yang membawa harta itu. Dan kita nak lihat di sini sama ada semua-semua ini merupakan bagaimana nak ditentukan harta perkongsian atau harta sebaliknya. So ini panduan ini diberikan di bawah Akta Perkongsian Seksyen 22 Subseksyen 1. So dalam Seksyen 22 Subseksyen 1 ni, all property rights, interests in property originally brought into the partnership stock are acquired whether by purchase or otherwise on account of the firm or for the purpose and in the course of the partnership business are called in this act partnership property. So apa dia partnership property? What is the meaning of partnership property? Maknanya semua harta ataupun hak ataupun kepentingan di dalam sesebuah harta yang secara asalnya dibawa kepada perkongsian, dibawa kepada stok perkongsian. Stok kat sini maksudnya share, ataupun telah diambil sama ada melalui tindakan pembelian atau sebagainya dengan menggunakan akaun firma dan digunakan untuk tujuan perniagaan. Itu yang kita namakannya harta perkongsian. Kalau kita baca dengan lebih cermat lagi kat sini, maksudnya the property must be originally brought into partnership. The property, the all type of property here must be originally brought into the partnership. Ataupun telah dibeli oleh partnership itu, sama ada secara belian atau sebagainya. Dan dia telah menggunakan duit firma. So kat sini maknanya kalau tak berlaku perkara-perkara ni, dia bukan harta perkongsian. And must be held and applied by the partners exclusively for the purpose of the partnership and in accordance with the partnership agreement. Jadi bila dia dah jadi harta perkongsian, maksudnya dia adalah tertakluk penuh kepada perjanjian perkongsian, terma-terma yang telah dipersetujui. Harta perkongsian untuk perkongsian, bukan untuk tujuan peribadi. Jadi contohnya perkara-perkara ini nanti boleh menimbulkan pertikaian dan kita akan lihat nanti bentuk-bentuk pertikaian yang mungkin boleh timbul. Saya mungkin akan sentuh dulu kes Miles and Clark ni. So apa yang berlaku dalam Miles and Clark ni? So ini merupakan kes yang antara yang paling penting sekali dalam membincangkan berkaitan dengan tajuk harta perkongsian. So di dalam kes ni dia menjalankan perniagaan. Perniagaan ini perkongsian menjalankan perniagaan sebagai jurugambar. Dan pada mulanya dia dijalankan oleh Clark. Clark menjalankan perniagaannya secara sendiri. Kemudian tu dalam beberapa ketika setelah perniagaannya maju, Clark menjalankan perniagaannya di dalam sebuah premis yang dimilikinya. Dan selepas perniagaannya maju, Miles pun terus sama masuk. Dan Miles ni adalah seorang jurugambar bebas. Dia masuk dan mereka membentuk suatu bentuk perkongsian untuk menjalankan perniagaan. Dalam perjanjian mereka, mereka telah setuju supaya untung dibagi sama rata. Jadi kalau kita lihat perjanjian mereka memang tidak begitu komprehensif. Mereka cuma kata bahawa untung mereka antara isi perjanjian penting ialah untung antara mereka mestilah dibahagi secara sama rata. Tapi Miles sebagai seorang jurugambar bebas, dia ada mempunyai connection, dia ada mempunyai kenalan dan sebagainya, dan tiba-tiba bila satu ketika mereka tak dapat lagi bersama dan sekarang pertikaian timbul. Bagaimana nak membahagikan harta perkongsian sesama mereka? Begitu. Yang perjanjian mereka ialah hanya berkaitan dengan untung dibagi sama rata, itu saja. Dan mereka tak sebut mengenai perkara-perkara lain. Dan perkara lain yang timbul
perkara lain yang ditimbulkan di dalam kes ni ialah pertama, apa jadi dalam stok, stock and trade ni. Banyak stok dalam perniagaan itu, apa nak buat, bagaimana nak tentukan ni harta siapa. Dah tu hubungan yang dibawa oleh Miles ataupun kedua-duanya lah, Miles dan Clark, hubungan yang diperkenalkan oleh mereka, hubungan kenalan mereka tu. So dalam perniagaan ni hubungan sangat penting. Kita kenal siapa, kita kenal supplier, kita kenal creditor, kita kenal. Jadi itu merupakan satu bentuk harta, itu satu bentuk property sebenarnya. Dan tu berkaitan dengan premis itu. Premis itu disewa oleh Clark tadi. Adakah milik siapa pula selepas ini. Dan juga semua furniture, fittings, equipment of the studio. Perabot, kelengkapan dan sebagainya. Itu milik siapa. So kalau kita lihat tadi, perkara-perkara itu di dalam perjanjian itu hanya disebut dengan jelas ialah mereka akan bagikan untung sama rata. So perkara yang jelas menunjukkan untung sama rata itu ialah kalau kat sini ialah apa yang berada di dalam mereka punya stok dan juga apa yang berada di dalam mereka punya dibeli dengan duit perkongsian. Dan perkara yang dibelikan dengan duit perkongsian ini tak jelas. Sebab kalau kita lihat pada furniture, terutamanya kelengkapan, kalau kat sini ada macam-macam kelengkapan di sini untuk tujuan penggambaran, mungkin dibawa oleh mana-mana perkongsi. So kalau tak dinyatakan dengan jelas siapa, maksudnya dia milik asal perkongsi yang membawanya. Tapi kalau dia yang dibeli dengan duit perkongsian, barulah dia diagihkan. So begitulah kedudukannya. Ia sebenarnya reflect section 22 ni dengan begitu jelas. Kedudukannya itu adalah bergantung pada case to case, dan dia sangat banyak bergantung kepada sama ada mereka menggunakan duit perkongsian atau dia masih milik mereka sendiri. Kalau mereka tak pernah menyatakan sebaliknya, maknanya dia masih kekal milik orang yang membawa dalam harta itu dalam perkongsian. Okey. Mungkin saya benarkan untuk rehat dalam sekitar 5 minit. So kita akan kembali nanti dalam 11.5 minit. Okey, saya mutekan dulu untuk sebentar. Saya tutup dulu kamera saya. Okey, terima kasih. Nanti kita akan jumpa dalam 5 minit. Terima kasih, Doktor. Okey.
Okey, boleh kita sambung ya. Okey. Boleh, So Prof. dalam ya boleh ya. So dalam partnership property tadi, maknanya kalau seseorang berkongsi tidak pernah menyatakan bahawa harta yang dibawanya itu adalah milik perkongsian, bermakna dia akan kekal milik dirinya sendiri. Kalau dia tak pernah pun menyebut bahawa contohnya dia gunakan kereta dia sendiri untuk tujuan perniagaan, maksudnya nanti kalau perkongsian itu bubar, kereta itu masih milik dia. Itu sangat mudah untuk kita fahami dan itu jelas ya. Dan itu juga lah yang kita boleh fahami daripada peruntukan Seksyen 22 tadi. Seterusnya ialah dalam kes Mat Shah bin Muhammad and Fu Seming ya. So dia berkaitan dengan hak untuk membalak ya. Dan dia berlaku di negeri Kelantan ya, kalau tak silap ya, Kuala Krai. So Kuala Krai dan Kota Baru ya, hak yang sepatutnya dimiliki oleh perkongsian tapi kemudian tu telah didaftarkan di bawah milik individu kerana perkongsian itu tak wujud lagi. Tapi kemudian tu perniagaan itu dijalankan. Perniagaan itu dijalankan oleh Fu Seming ni lah. Dia menjalankan perniagaan itu, kemudian tu tiba-tiba orang-orang yang mendakwa mereka adalah perkongsi turut menuntut bahawa mereka permit untuk membuat pembalakan itu adalah sebenarnya diberikan kepada perkongsian. Yang gagal dibuktikan di dalam kes ini ialah bahawa perkongsian itu wujud dan permit itu milik perkongsian. Jadi oleh kerana tidak dapat dibuktikan, so maknanya dia masih lagi milik orang yang memilikinya, iaitu Fu Seming lah. So di dalam kes NB Menon and Abdullah Kuti pula, ini tahun 74, kes-kes ni kes-kes lama lah. Saya ada cuba membawakan beberapa kes baru dalam perkongsian. Saya ada upload di dalam iFolio. Kamu boleh lihat untuk sebagai bacaan tambahan ya. Okey, dalam NB Magnet ni dia berkaitan dengan sebuah restoran ya. So sekali lagi restoran ni berlaku di Kelantan ya. Restoran ni adalah restoran di Kelantan. So dia dijalankan oleh seorang rakan kongsi, sedangkan seorang rakan kongsi yang lain berada di India. Tetapi rakan kongsi di India itulah yang menjadi tenant. Dia bukan menjadi tenant, dia yang menyewa. Dia menyewa premis yang digunakan untuk tujuan perniagaan ini. Yang menjadi pertikaian di sini ialah salah seorang telah memberikan notis untuk membubarkan perkongsian ini. Dan yang menjadi isu di sini adalah tenancy itu milik siapa. Hak untuk sewaan tadi milik siapa. So oleh kerana tak pernah diputuskan di dalam sewaktu perkongsian itu berjalan, dia milik siapa, dia akan kekal menjadi milik orang yang menyewa asal. Jadi dia milik orang yang berada di India tadilah. So ni dalam kes Ponukan dan Jebaratnam pula, ia berkaitan dengan kerja tugas mereka adalah sebagai broker tanah lah. Mereka jual tanah ya. Mereka ada beberapa bidang tanah yang mereka nak jual, dan dengan cara itu mereka dapat keuntungan daripada sejualan. Tetapi oleh kerana pada satu ketika tak ada siapa nak membeli, dan tak ada siapa nak membeli tanah-tanah tu, ada sebidang tanah yang digunakan untuk dibangunkan. So sebidang tanah tu dibangunkan dan dia telah melibatkan beberapa orang lah. Kat sini Ponukan dan Jebaratnam. Mereka bergabung tenaga untuk berkolaborasi lah untuk membangunkan tanah itu, memajukan tanah itu sebagai satu projek ya. Tetapi bila nak buat begitu pun mereka tak cukup kewangan ya.
Sehingga kan akhirnya ponukan sendiri yang bertindak, inisiatifnya sendiri, dia cari duit sendiri, dia gunakan duit dia sendiri, dia bangunkan sendiri. Sehingga akhirnya dia dipertikaikan. Ada pertikaian yang timbul yang mana dia katakan bahawa sepatutnya tanah itu diusahakan secara perkongsian antara mereka. Jawapannya kita kembali kepada asal. Apabila berkaitan dengan harta, artinya akhirnya dia akan kembali kepada asal. Maknanya siapa yang bawa, siapa yang miliki asal, dialah yang punya. Okey. Ini ada satu proviso penting kat sini. Provided that the legal estate or interest in any land which belong to the partnership shall devolve according to the nature and tenure thereof and the general rules of law applicable thereto, but in trust so far as necessary for the person beneficially interested in the land under this section. Nak diberitahu kat situ ialah kalau legal estate atau interest tu milik perkongsian, maka dia akan terus menjadi milik perkongsian dan dia akan, kalau selepas berlaku apa-apa yang perlu for the person beneficial interested in the land under this section, maksudnya kalau kita nak mengira, kalau kita nak tentukan siapakah dia yang mempunyai benefit, beneficiary, atau siapakah mereka yang patut kita katakan berkepentingan, dia adalah perkongsian. Orang-orang perkongsi lah yang mempunyai beneficiary, menjadi beneficiary pada harta itu dan bukannya kepada milik waris. Ini maknanya lah. Ini nak mudah cerita bahawa waris tak boleh untuk meneruskan. Partnership property juga berkaitan dengan co-owners of estate in land. Kalau sebelum ni di bawah pengertian perkongsian, kalau kita memiliki harta secara bersama, dengan itu tidak bermakna bahawa dengan pemilikan itu dia menjadikan pemilik-pemiliknya perkongsi. Ingat kan di bawah section 3 dan 4 kan. So itu dibincangkan dalam kes Davis dan Davis. Tapi dalam kes 22 subsection 2 ni disebutkan lagi, sebenarnya masih merujuk pada Davis dan Davis ini juga, where co-owners of an estate or interest in any land not being itself partnership property are partners as to profit made by the use of that land and purchase other land out of the profits to be used in the absence of any agreement to the contrary, not as partners but as co-owners for the same respective estate and interests as are held by them in land first mentioned at the date of the purchase. Dia di dalam section 22 subsection 2 ni, kalau kita lihat section ini, dia menegaskan bahawa kalau asalnya itu mereka bukan perkongsi, kemudian tu mereka menggunakan harta apa-apa juga pulangan daripada harta itu untuk membeli unit lain, itu tidak menjadikan unit lain itu sebagai perkongsian, harta perkongsian, bukan. Dia masih lagi unit yang sebenarnya datang daripada co-ownership, pemilikan bersama oleh mereka. Ya. Dan menjadi kes dalam Davis and Davis ni sebab mereka mempunyai perkongsian juga. Ya. Jadi kita nak tentukan kat sini, kembali kepada kenapa kita nak tentukan di sini ialah tuntutan waris ni. Ya. Tuntutan waris ni boleh berlaku di mana? Iaitu dia boleh berlaku di mana harta perkongsian itu tak boleh dituntut. Ya. Kalau dia kalau dalam kes ini oleh kerana co-ownership tu berlaku awal, kemudian tu daripada co-ownership tu tiba-tiba bertambah lagi, artinya pertambahan itu hanya merupakan satu bentuk sambungan daripada yang asal. Dia tidak ada kena-mengena dengan yang perkongsian, penjagaan perkongsian yang mereka buat. Ya. Okay, property bought with partnership money. Unless the contrary intention appears, property bought with money belonging to the firm is deemed to have been bought on the account of the firm. Section 23. Ini sangat jelas, maknanya apa-apa yang berlaku kalau sesebuah perkongsian itu membeli harta, artinya harta itu adalah milik perkongsian. Ya. Kecuali dalam kes Ray and Ray ni. Dalam kes Ray and Ray ni, asalnya ialah dia Ray and Ray ni, kalau kita perhati di sini, ya,
Kenapa dia Ray and Ray macam orang yang sama? Tidak. Mereka mempunyai surname yang sama. Bila mereka mempunyai surname yang sama, ini bermakna mereka itu adalah mempunyai hubungan saudara lah, begitu. So sebenarnya asalnya perniagaan ini dimiliki oleh William Ray. So William Ray ni kemudian tu mengembangkan perniagaannya dan dia telah membawa ke semua anak-anaknya dan juga orang lain dalam perkongsian. So tapi dia telah mengekalkan nama perkongsian itu, nama perniagaan itu sebagai Ray. So William Ray ni masih lagi dikekalkan. Dan ketika perniagaan itu berjalan, perniagaan itu telah memberi sebidang tanah. Dan tanah itu telah dipindahkan namanya kepada nama William Ray. So, tanah itu telah dipindahkan kepada William Ray. So, kalau kita faham William Ray tadi adalah sebenarnya nama pengasas tadi. Tapi kita nak tafsirkan, adakah transaksi ini menggambarkan bahawa dia berlaku perpindahan hak milik itu kepada si pemilik asal ataupun perkongsian. Sebab William Ray tadi sekarang ni adalah merupakan satu bentuk perkongsian. Jadi kemudian apabila William Ray meninggal, soalan tanah ni kemudian menjadi pertikaian, terutama dalam kalangan waris. Jadi bagaimana nak menentukannya kembali kepada section 23, iaitu unless contrary intention appears, property bought with with money belonging to the firm is deemed to have been bought on account of the firm. So maknanya dia milik firma. Dan daripada fakta kes menunjukkan dengan jelas bahawa rakan-rakan kongsi yang lain juga terlibat dalam transaksi sewaktu pindah milik tanah itu berlaku kepada William Ray yang dinamakan tu. So William Ray kat situ merujuk kepada bukan individu tetapi kepada perkongsian. Seterusnya dalam kes ni, Tae Guan Ho and Chin Huat. So ini kes tempatan yang saya rasa sedikit kontroversial tapi agak menarik juga. Yang dia jadi menarik itu ialah sebab dia melibatkan agak turun-temurun. So fakta kes ni begini, ada seorang kita namakan dia Tae Geat Lin. Dia belum lagi masuk dalam nama pertikaian ni. Dia telah mengasaskan sebuah perkongsian, tetapi perkongsian itu hanya dinamakan perkongsian pada nama saja. Hakikatnya dia menjalankan perniagaan itu secara seorang diri. Dan apa yang telah dibuat ialah dia menamakan semua ahli keluarganya dalam perkongsian itu. So dia cuba nak letakkan seolah-olah perniagaan itu perniagaan keluarga, tapi hakikatnya dia sendiri yang menjalankan perniagaan itu. Dan cara bagaimana dia menjalankan perniagaan itu tak ubah juga seperti mana dia menjalankan perniagaan seorang diri. Artinya dia milikan tunggal, dia bukannya perniagaan yang bersifat perkongsian. Dan kat situ ada antara harta yang menjadi pertikaian dalam kes ini, of course lah, yang berkait dengan harta tanah. So harta tanah yang berkaitan juga digunakan nama perkongsian itu. Jadi setelah beberapa lama dia meninggal dunia dan dia meninggalkan anaknya untuk meneruskan perniagaan itu. Dan apabila meneruskan perniagaan itu, perkongsian itu kini perkongsian itu diteruskan dalam keadaan mereka menjalankan perkongsian di atas premis tanah itu dalam kalangan anak beranak. So begitulah. So dalam kalangan anak beranak itu mereka menjalankan perniagaan itu sehingga satu ketika pertikaian tiba mengenai hak milik tanah itu. Dan sebabnya kat situ ada kes siapa yang bayar cukai taksirah ni dan siapa bayar sewa dan kepada siapa dia bayar sewa itu, dan akhirnya hak milik tanah itu dipertikaikan. So kat sini mengikut dapatan kes tu setelah diteliti, sebenarnya apa yang berlaku ialah pemilik asal pengasas tadi sebenarnya telah memindahkan tanah itu kepada anaknya seorang ni.
Dan anaknya seorang itu telah dinamakan secara spesifik. Jadi oleh kerana tak ada bukti yang lain menunjukkan bahawa dia sebenarnya memaksudkan bahawa anaknya ni sebagai pemegang amanah kepada harta perkongsian dan sebaliknya. Jadi diandaikan bahawa Seksyen 23 ni tidak terpakai. Jadi apa yang terpakai ialah Seksyen 22 yang mengatakan bahawa tanah itu adalah milik individu yang dinamakan itu sahaja. So itu kedudukannya bila kita bincang mengenai harta perkongsian. Seterusnya, so far ada masalah tak? Cuba ikutkan. Cuba ikutkan poin-poin yang saya sampaikan. So ni partnership property, devolution of partnership property. Ini satu lagi perkara yang saya dah bangkitkan dan bagaimana penyelesaiannya kita lihat ini berkait dengan tanah sebagai harta ta'alih. Kalau dia menjadi harta perkongsian bagaimana? So where land or any interest therein has become partnership property, it shall, unless the contrary intention appears, be treated as between the partners, including the representative of a deceased partner, and also as between the heirs of the deceased partner, and also between the heirs of the deceased partner and his executors or administrator, as personal and not real estate. Kalau baca dengan perlahan-lahan, apa yang disampaikan dalam seksyen ini ialah, ini subjek dia, where land or any interest therein has become partnership property, it shall be treated as personal and not real estate. Itu Kalau kita baca lagi maknanya di sini, saya terjemahkan kejap. Tanah kalau jadi harta perkongsian maksudnya dia menjadi harta personal, harta peribadi dan bukan real estate ni, dan bukan harta tanah. Dan kita tak boleh menganggap dia sebagai harta ta'alih. Dia kena menjadi harta alih, harta personal. So kalau kita baca Seksyen 24 ini, kita baca pula peruntukan di bawah kanun tanah negara, maknanya mana sepatutnya terpakai. So ini ada dua statut ni. Statut lawan statut, yang mana terpakai. So kat sini dengan jelas dia sebut bahawa apabila tanah tu dah jadi milik perkongsian, dia dah bukan lagi hartanah. So maknanya di sini konsep mengenai indivisibility of title tu, hak milik yang tak boleh disangkal tu tak boleh dipakai dalam kes yang berkaitan dengan perkongsian. So sekurang-kurangnya peruntukan ini menyelesaikan soalan mengenai bagaimana hartanah itu harus diagihkan kalau berlaku contohnya pembubaran. Kalau perkongsian bubar, apa yang berlaku, tanah itu adalah milik individu tertentu. Kalau dia jadi milik individu tertentu, dia akan menjadi pertikaian di antara waris dan juga pemegang share yang lain. So siapa yang patut milik? Kalau ikut Seksyen 24, kalau dia harta perkongsian, waris-waris tak punya hak ke atas hartanah itu. So logiklah kalau kita katakan, sebab dia dibeli dengan duit perkongsian, dan tanah tidak boleh untuk tanah terpaksa dinamakan mengikut nama seseorang. Kita tak boleh nak katakan nama perkongsian. Sebab apa? Sebab perkongsian tidak wujud sebagai satu bentuk entiti yang berasingan. Kita tak boleh, perkongsian tidak boleh memiliki harta, tapi ada harta adalah milik perkongsian. Begitu. So perkongsian memang tidak mempunyai kapasiti untuk memiliki harta, sebab dia adalah bukan satu entiti legal. Dia tidak mempunyai kewujudan yang berasingan. Okey. Tapi Prof, Ya. dalam kes Ray and Ray tadi, bukan ke dia pindahkan tanah kepada perkongsian, bukan seorang individu? So dalam kes Ray and Ray tadi, dia pindah kepada perkongsian. Bila dia pindah kepada perkongsian, maknanya dia menjadi milik perkongsian. Dan harta itu menjadi harta perkongsian. So walaupun dia namakan William Ray itu nama perniagaan.
So, itu yang menimbulkan isu di dalam kes itu ya. Bila William Ray itu digunakan namanya, dia seolah-olah menggambarkan dia telah pindahkan kepada seorang William Ray, sedangkan hakikatnya yang dibuktikan melalui course of dealing, tanah itu adalah milik perkongsian. Jadi dia kena diagihkan kepada perkongsi. Dan dia waris dengan itu tidak berhak. Selepas kematian William Ray, waris tidak berhak untuk menuntut apa-apa kepentingan dalam tanah tu. Okey, boleh ya. So Keliru Ya. sebab tadi Prof explain cakap perkongsian tidak boleh memiliki apa-apa tanah sebab dia bukan entiti yang berasingan. Dia tidak boleh. Sebabnya kalau kita namakan perkongsian tu, contohnya ABC kan. Perkongsian itu di antara A, B dan C kan. Dikatakan biasanya nama perkongsian tu apa? Contohnya lah kita namakan sama ABC. Tapi selepas D masuk, nama perkongsian tu masih lagi ABC kan. Tapi tanah tadi katakan dia beli tanah itu dibeli dengan duit perkongsian. Tanah itu akan dinamakan siapa? Tanah itu akan dinamakan, contohnya dia tak nak timbulkan pertikaian, dia akan buat nama tanah itu ialah A, B dan C juga. Ya? Mereka sebagai pemilik bersama. Tapi dengan kemasukan D tadi, dia seolah-olah menafikan hak D terhadap tanah itu, sedangkan dia adalah D tadi adalah perkongsi yang baru. Jadi cara bagaimana nak atasi perkara ini ialah kalau kita lihat seksyen 24, kalau tanah itu tanah perkongsian, dia adalah milik perkongsian, dengan itu dia akan beneficiary-nya adalah jatuh kepada setiap perkongsi. Begitulah. Dan waris A, B dan C tidak boleh menuntut walaupun tanah itu dinamakan mengikut nama A, B dan C. Untuk convenience, selalunya tanah tidak akan dinamakan dengan milik seramai 3 orang tu, dia mengelirukan mungkin hanya A saja yang dinamakan. Dan tapi sekarang amalan sekarang bagi kebanyakan firma sebelum kewujudan LLP, kalau firma tu bukan LLP boleh memiliki tanah sebab dia entiti berasingan. Tapi sebelum kewujudan LLP, apa yang berlaku ialah selalunya perkongsi di dalam perkongsian akan menumbuhkan syarikat, dan syarikat itu khusus untuk hanya memiliki harta perkongsian sesama mereka saja. Jadi dekat A, B dan C tadi contohnya membentuk satu buah syarikat itu sedia berhad. Katakan syarikat tu SYZ sedia berhad. Jadi dia ambil alih tanah tu dinamakan bawah tanah syarikat tadi ya. Dan pemegang share bagi syarikat itu adalah ABC. Itu amalan sekarang lah untuk mengelakkan masalah berkaitan dengan pemilikan harta ni. Tapi kalau nak kira sebenarnya pemilikan harta di bawah perkongsian di bawah seksyen 24 ya, dan 23, 21 ni pun dah boleh diselesaikan. Cuma kerumitannya tu masih lagi timbul. Jadi cara penyelesaian sekarangnya ialah biasanya mereka akan menubuhkan syarikat senyar berhad tujuan pemilikan harta. Tapi kalau mereka akan lebih ke depan lagi, mereka tak ada lagi menjalankan perniagaan ini mengikut dalam bawah perkongsian, sebaliknya mereka menubuhkan LLP saja, artinya dengan entiti yang berasingan. Itu yang berlaku sekarang. Tapi seperti mana yang saya sebut, konsep perkongsian ini adalah konsep yang sebenarnya seringkali dibahaskan di dalam mahkamah untuk melindungi pihak ketiga. So saya ada upload beberapa kes. Dia berkaitan dengan Khairul. Kalau kamu tengok kes tu, di dalam kes yang saya upload tu, sebenarnya kes itu adalah berkaitan dengan individu dan juga syarikat yang berkolaborasi. Mereka berkolaborasi dalam bentuk perkongsian. So bila pertikaian timbul, akhirnya yang menjadi isu di sini ialah sama ada wujud antara mereka perkongsian. So artinya isu itu akan, oleh kerana sebab itulah akta perkongsian ini masih perlu
tidak boleh lagi dibatalkan, dia masih perlu diteruskan. Kerana ada beberapa konsepnya masih lagi memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi mangsa atau pihak-pihak yang memerlukan perlindungan. Terima kasih Prof. Okey, boleh teruskan ya. Right. Okey. Harta perkongsian ya, charging order. Di bawah section 25 pula, charging order ni maksudnya kita membuat perintah cagaran ya. Perintah untuk menguatkuasakan cagaran ya. The court may, on the application by summons of any judgment creditor of a partnership property, make an order charging that partner's interest in the partnership property and profit with payment of the amount of the judgment debts and interest thereon. Dia begini, mahkamah boleh untuk mengeluarkan perintah mencagarkan semua harta perkongsian. So atau mana-mana bahagian dalam harta perkongsian. Kalau seseorang daripada perkongsi itu sebenarnya boleh untuk dikeluarkan perintah ini. Dia begini, contohnya kalau kita berhutang, yang berhutang itu perkongsi. Kemudian tu dia menggunakan perkongsian ini sebagai charge, dia collateral di dalam hutang itu. So kalau tak bayar maknanya bank terpaksa mendapatkan charging order lah against their partnership property. So perkara itu dibenarkan di bawah section 25 subsection 2 dan dia hanya merujuk kepada hutang dan juga bahagian harta yang berkaitan dengan perkongsi yang dinamakan saja. So maknanya dia bukannya keseluruhan harta perkongsian. Dan termasuklah dengannya charging order dan tu melantik receiver. Receiver ni maksudnya penerima. Di dalam cagaran selalunya apa yang dibuat ialah apabila kita nak menguatkuasakan hak kita, kita akan melantik seorang penerima. So penerima receiver ni dia akan menguatkuasakan charge tadi dan dia akan mendapatkan harta yang diletakkan di bawah charge. So itu maksud di sini. Jadi apa yang berlaku ialah mereka boleh diletakkan di bawah satu charging order ataupun pelantikan receiver yang berlaku kepada mana-mana bahagian harta perkongsian. So walaupun dia harta perkongsian maksudnya ia tidak bermakna dia tidak boleh untuk tertakluk kepada tindakan yang seumpama ni. Maksudnya dia seperti harta orang biasa lah. Yang mana perkongsian itu telah ada di dalamnya harta individu. So partner ataupun perkongsi-perkongsi yang lain boleh pula untuk membuat redemption ataupun membuat tebus untuk menebus kembali harta yang telah diletakkan di bawah charging order tadi. Dan di bawah section 35 subsection 2, a partnership may at the option of the other partner be dissolved. Dan kalau berlaku perkara seumpama ini, mungkin akan memberikan hak pula, hak kepada rakan kongsi yang lain untuk membubarkan perkongsian itu. So apa yang berlaku sebenarnya, kalau dia membabitkan tadi A, B dan C, kalau perniagaan itu telah dicagarkan oleh C bahagian dia dan apabila berlaku saja charging order ataupun pelantikan receiver, A dan B boleh memilih sama ada untuk redeem, untuk menggunakan untuk menebus kembali bahagian yang telah diambil bagi tujuan charge tadi, kuasa charge tadi, ataupun mereka boleh memilih untuk membubarkan perkongsian itu. Maknanya di sini A dan B mungkin meneruskan perniagaan tanpa C, atau perniagaan itu dibubarkan sama sekali lah. Artinya mereka dah tak sentuh lagi perniagaan yang sama. So itu option yang ada pada rakan kongsi yang lain.
Okey, itu semua adalah yang saya bincangkan tadi adalah berkaitan dengan harta perkongsian. So, tajuk-tajuk berkaitan harta perkongsian tadi kalau kita perhatikan dia agak sebenarnya mudah saja untuk kita ingat. Apa-apa juga harta yang dibawa oleh seseorang rakan kongsi akan kekal miliknya. Harta yang dibeli oleh akaun perkongsian akan menjadi milik perkongsian. Begitulah. So saya rasa prinsip itu jelas. Cuma dalam aplikasi tadi nanti mungkin dia akan timbul ada orang yang mempertikaikan. So kita untuk tajuk seterusnya pula, kita akan lihat pula rights of partners. Hak-hak rakan kongsi, hak-hak antara rakan kongsi. Apakah hak-hak yang boleh dibincangkan di sini? Kita sebenarnya merujuk kepada Seksyen 26. Semua ni akan merujuk kepada satu seksyen iaitu Seksyen 26, iaitu A, B, C, D, E, F, G, H macam tu ya. Kalau kita tengok akta perkongsian, itulah dia hak-hak semua para perkongsi di dalam perkongsian ya. Dan hak-hak ini selalunya membabitkan perkara-perkara ini ya. Capital and profit, bagaimana mereka menyumbang kepada modal dan bagaimana mereka mengagihkan keuntungan. So itu antara hak yang selalu diletakkan ya. Dia begini, hak-hak ni selalunya diletakkan di dalam perjanjian perkongsian ya. Tetapi ada kalanya mereka tak letakkan. Kalau tak diletakkan, kalau perjanjian perkongsian tidak pernah menyatakan apa-apa terma berkaitan dengan perkara-perkara ini, akta perkongsian telah memberikan garis kasar. Dia telah meletakkan semua perkara-perkara ini kalau tidak dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian, perkara ini akan terpakai. So, kenapa? Kerana ini adalah tujuannya untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat. Dan juga sebagai panduan umum untuk semua yang terlibat apabila mereka menjalankan perniagaan, mereka harus merujuk kepada terma-terma yang general ini. So dia macam juga dalam kontrak dalam apa ini implied terms maksudnya. Dia terms terma-terma yang memang kita sedar andaikan wujudnya. Baik, dia biasanya berkaitan dengan capital and profit. Dia berkaitan dengan pembayaran ganti rugi kepada apa-apa liability yang ditanggung bagi pihak firma. Dia juga berkaitan dengan kalau ada mana-mana rakan kongsi yang memberikan pinjaman kepada perkongsian, dia yang interest on capital ni berkaitan dengan perkara yang di atas ni. Dan tu dia juga berkaitan dengan bagaimana sesebuah perkongsian itu diuruskan, artinya kuasa pengurusan. Dan tu bagaimana seseorang rakan kongsi itu dibayar. So bila sebut remuneration, kita kena kena bezakan dengan profit. Perkongsian mungkin akan menggunakan tenaganya dan tenaganya itu dibayar. So kalau ada perkara seumpama itu, kita kena sebut. Kalau tak disebut, maksudnya setiap perkongsi, bila masuk perkongsian, mereka bukannya nak dapat gaji, mereka masuk perkongsian kerana nak dapat keuntungan. Itu dia punya presumption ataupun andaian awal. Boleh tak seseorang rakan kongsi memperkenalkan seorang perkongsi yang baru? So ini seringkali berlaku apabila seorang rakan kongsi cuba untuk membawa partner ataupun rakan kongsi baru dalam perkongsian. So hak ni mungkin boleh diberikan pada seorang rakan kongsi ataupun sebaliknya. Jadi kalau ada hak yang seumpama itu, dia perlu dinyatakan dengan jelas. Dan itu kalau apa-apa perkara yang melibatkan perkara perjalanan biasa urusan perkongsian, bagaimana nak putuskan. So selalunya bila berlaku pertikaian, kita akan uruskan mengikut jumlah undi, undi majoriti kan. So contohnya kalau A, B dan C, A, B bersetuju, C tak bersetuju, maksudnya majoriti. Tapi kalau masalahnya bila perkongsian itu hanya ada A dan B, bagaimana nak putuskan? Jadi kalau timbul perkara-perkara seumpama ini, kena dengan jelas diletakkan di dalam kita punya perjanjian. Dan juga berkaitan dengan bagaimana buku perkongsian nak diuruskan. So ini antara perkara-perkara Antara perkara-perkara yang disebutkan dengan jelas di dalam
sebuah perjanjian perkongsian. So kita lihat satu persatu kemungkinan rights of partners. Yang pertama ialah berhubung dengan capital and profits. Section 26A. Subject to any agreement expressed or implied between the partners. All the partners are entitled to share equally in the capital and profit of the business. Maaf ni, bateri saya lemah pula ni. Okay. Okay. Subject to an agreement expressed or implied between the partners, all the partners are entitled to share equally in the capital and profits of the business. Ini presumption awalnya ialah capital dengan profits mesti sama rata, begitu. And must contribute equally towards the losses of capital or otherwise sustained by the firm. So itu satu lagi dinyatakan dengan jelas. Maksudnya kalau ada apa-apa kerugian, hendaklah kerugian itu ditanggung juga sama rata. Tak boleh ada orang yang tanggung lebih dan juga tak boleh ada orang yang tanggung sedikit. Dia mesti sama rata. Tapi perkataan sama rata di sini mudah untuk diungkapkan. Tapi bila berlaku dalam praktis, dia tak mudah pula untuk diselesaikan. Saya ambil contoh di sinilah. Ini sebagai ilustrasi saja. Dan saya dah berikan gambaran awal tadi. Gambaran awal berkaitan dengan bagaimana sesebuah perkongsian itu mungkin boleh berlaku. Ilustrasinya ialah ni A, B dan C. Ni A, B dan C. So masing-masing merupakan perkongsi. A, katakan masing-masing bersetuju untuk menyumbang sebanyak 10,000. So masing-masing bersetuju untuk menyumbang 10,000, tapi dalam masa yang sama tak semuanya akan menyumbang sebanyak 10,000 dari segi duit. Contohnya A mungkin akan menyumbang 3,000, tapi dia akan hadir dalam perniagaan itu dan dia akan uruskan dan juga akan terlibat secara langsung di dalam perniagaan itu dengan menyumbangkan tenaganya. B mungkin akan menyumbang 10,000, tapi 10,000 itu bukan dalam bentuk duit, 10,000 itu dalam bentuk peralatan. Mungkin dia belikan komputer dan sebagainya. C tidak menyumbang apa-apa, tetapi dia mempunyai seorang yang mempunyai reputasi yang sangat baik di dalam perniagaan. Dan mungkin dengan sumbangannya itu dia akan membawa dengan itu kenalan rapatnya, hubungan-hubungan niagaannya yang akan menjadikan perniagaan itu jadi lebih lancar. Mungkin dalam perjanjian awal mereka setuju bahawa inilah sumbangan asal mereka. Tapi mengikut Seksyen 26 ni, mereka hendaklah diagih secara sama rata. So kalau katakan dalam keadaan berlaku keuntungan, keuntungan itu adalah sebanyak 10,000. Dia keuntungan. Kalau keuntungan 10,000, apa maknanya di sini? Senang saja nak agihkan A, B dan C. Jadi seorang akan dapat berapa? RM3,333.33 seorang. Setiap orang akan dapat jumlah yang sama. So itu kalau berlaku keuntungan 10,000. Tapi kalau berlaku kerugian 10,000, perkongsian itu ditutup dan berlaku kerugian sebanyak 10,000. Jadi bagaimana kita nak tentukan agihan di antara A, B dan C? Ingat, perkongsian apabila berlaku pembubaran, apa yang berlaku ialah setiap masing-masing perlu mungkin nanti akan menyumbang secara peribadi. So sumbangan peribadi itu bagaimana nak tentukan? So kalau kat sini 10,000 setiap nak dikatakan 10,000. 10,000 tadi pertama hendaklah diagihkan secara sama rata. 10,000 tu naklah diagihkan secara sama rata. Maksudnya A akan 3,333, B 3,333 dan C juga 3,333. Sebenarnya contoh saya ini salah. Saya lagi mudah sebenarnya kalau letakkan kerugiannya 30,000. Jadi setiap seorang akan tanggung 10,000. Jadi itu lebih mudah pengiraan. Okey, saya letakkan ini contoh yang salah saya letak.
katakanlah kerugiannya itu ialah 30,000. Jadi maknanya seorang akan menyumbang 10,000. Jadi kalau A di sini, A nak menyumbang sebanyak berapa? Hakikatnya asalnya dia sudah menyumbang 3,000, jadi dia hanya perlu menyumbang lagi sebanyak berapa lagi? 7,000. Kalau kat sini 10,000, dia sudah membawa equipment tadi, artinya berapa banyak dia perlu sumbangkan? Tak perlu. Sebabnya walaupun equipment itu berlaku susut nilai dan sebagainya, tetapi hakikatnya kerugian itu sebenarnya sudah dibayar melalui dia punya share. Ya. Yang kena bayar sepenuhnya ialah orang yang tak menyumbang apa-apa ni. Ya. Hanya membawa goodwill ni, dia kena buat bayaran penuh. Ya. So apa yang nak disampaikan di sini ialah kembali kepada peruntukan ini, untung bagi sama rata, rugi bagi sama rata, artinya kita melihat secara case to case. Ya. Kita melihat secara case to case apa yang berlaku pada setiap mereka yang terlibat. Ya. Dan berapa banyak mereka menyumbang. Ya. Okey. Ada sedikit masa lagi ya. Saya cuba habiskan ya right of partners ni, mungkin section 26B 1 dan 2 ya. So indemnity against liability in the firm's business. Ya. So bagaimana kalau berlaku ganti rugi ya. Kalau berlaku kerugian ataupun ada berlaku tanggungan yang mana tanggungan itu adalah tanggungan firma tapi dia ditanggung oleh seorang rakan kongsi. Ya. So seringkali berlaku bila dalam perniagaan oleh kerana seorang rakan kongsi yang terlibat, dia telah membayarkan wang poketnya sendiri untuk melindungi firma atau membayar tanggungan yang sepatutnya menjadi tanggungan firma. So boleh tak kita mengambil daripada untung firma? So subject to any agreement expressed or implied between the partners. So kita akan perhatikan dalam section 26 ni, perkataan ni akan sentiasa diulang-ulang. Kalau kita nak putuskan sebaliknya boleh, tapi kalau tidak diputuskan ini yang berlaku. Ya. The firm must indemnify every partner in respect of payment missed and personal liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business of the firm. Okay. Dia perlu dibayar ganti rugi kalau dia melakukan perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah urusan biasa firma, perniagaan firma. Dan in or about anything necessarily done for the preservation of the business or property of the firm. Dia dekat sini tanggungan. Yang kedua ialah apa-apa yang timbul dan perlu untuk dilakukan untuk mempertahankan firma mereka. So ini adalah dua perkara yang berbeza. So kita tengok dalam kes Kok Hong Leong ya. Kok Hong Leong and Xiao Kah Cheng ya, tahun 1950 ni. Dia begini ya. Salah seorang perkongsian mereka telah sebenarnya dibawa tindakan oleh satu pihak. Tindakan itu dianggap sebagai cuba nak mengacau perniagaan saja. Tapi kalau tidak diambil apa-apa tindakan, maksudnya perniagaan mereka akan terjejas. Tapi perniagaan itu sebenarnya dikacau oleh pihak lain. Dan kalau saya nak ceritakan apa yang berlaku kat sini, dia hanya melibatkan mereka berniaga kapal lah. Ya, kapal di laut, kapal kat laut. Tapi sewaktu kapal tu belum berada di laut, bagaimana keadaannya, dia ada melibatkan hak parking begitulah ya. Tapi kes tu faktanya tu bukan saya nak tekankan mengenai apa yang berlaku berkaitan dengan kapal tu. Dia berkaitan dengan apa yang berlaku sesama mereka ialah satu tindakan yang perlu dibawa, kalau tak dibawa mereka akan rugi sekian banyak. So mereka pun salah seorang rakan kongsi pun akhirnya bertindak. Tindakannya ialah dengan cuba untuk
mempertahankan firma lah daripada tuntutan oleh pihak ketiga tadi. Yang sebenarnya tuntutan tu memang tuntutan yang kurang berasas. Tapi kalau tak dilayan artinya dia akan mengganggu firma tu. Macam tu. Oleh kerana tuntutan tu kurang walaupun kurang berasas, tapi dia melibatkan litigasi yang tidak murah. Litigasi itu melibatkan jumlah yang agak banyak juga. Kalau saya boleh quote jumlahnya tu ialah dalam $4 $4,000. Kalau kita lihat dalam kes tahun 1950, kalau kita sebut $4,000 itu jumlah yang terlalu besar. Kalau sekarang $4,000 pun banyak. Apalagi kalau kes tahun 1950. $4,000 itu jumlah yang sangat besar. Tapi jumlah itu digunakan untuk membiayai kes ini. Bukannya tuntutan. Hanya untuk membiayai kes ini. Dan hakikatnya bahawa mereka menang. Tapi kemenangan itu adalah bersifat nominal. Maknanya biasanya dalam satu-satu tindakan apabila pihak yang menang, pihak yang kalah kena bayar kos pihak yang kalah kena bayar kos kepada pihak yang menang. Tapi di sini oleh kerana perkara yang dibawa tu agak terlalu remeh, jadi mereka hanya diberikan nominal damages saja sebanyak $1. Begitulah lebih kurang. Dia hanya seolah-olah mahkamah hanya mengiktiraf satu pihak menang, satu pihak kalah. Tapi tak adalah dari segi itu dia menganugerahkan apa-apa damages. Tidak. Jadi akibatnya daripada itu jumlah 4,240 tadi, 4,246 tadi, jumlah yang banyak itu telah ditanggung. Soalannya kat sini, adakah wajar seorang rakan kongsi yang telah mengeluarkan wang sebanyak itu menggunakan seksyen ini untuk memohon supaya dia dibayar ganti rugi? So mahkamah membenarkan ganti rugi itu sebab apa yang dilakukan oleh rakan kongsi itu adalah untuk ni, in about anything necessary done for the preservation of the business or property of the firm. So itulah dia yang diletakkan di dalam seksyen ini, iaitu seksyen 26B yang memberikan hak kepada rakan-rakan kongsi untuk dibayar ganti rugi bagi apa-apa yang dilakukan bagi mempertahankan ataupun membayar ganti rugi tanggungan firma. Okey, kalau saya nak teruskan nantinya ada 18 slides lagi sedangkan kita baru 26B. Kalau saya nak teruskan lagi nantinya sampai ke ada 18 slide lagi. So saya terpaksa bawa kepada kelas yang akan datang. So kita dah ada 3 kelas sekarang. Pada minggu hadapan kita akan mulakan tutorial. Saya percaya kita boleh habis dalam 3 kelas lagi sekurang-kurangnya, iaitu minggu depan, minggu yang keempat, dan minggu yang kelima dan minggu yang keenam. Dan minggu yang ketujuh macam saya dah sebutkan tadi, kita akan adakan kuis. Dan saya akan letakkan contoh soalan kuis dan jawapannya sekali sebagai panduan saja. Bagaimana kuis dikendalikan nanti juga saya akan umumkan nanti. Kita akan lakukan secara online of course, dan berapa banyak masa dan berapa banyak dan kepada ke mana kita perlu hantarkan jawapan itu nanti saya akan letakkan. Cuma nanti saya juga akan saya harap ada dapat feedback sesiapa yang mungkin ada masalah untuk menghantar jawapan secara online. Mungkin kena beritahu saya kalau ada antara pelajar mungkin ada masalah online kalau ada. So saya rasa saya kena berhenti di sini dulu, nanti kita akan sambung lagi minggu hadapan. Tajuk ini kita bincangkan seterusnya lah. Sehingga tajuk-tajuk berkaitan dengan hubungan sesama rakan kongsi
mengenai hak dan tanggungjawab mereka. Okey, ada soalan tak? Prof, Ya, saya. nak tanya bagi pembentangan tutorial, susunannya ikut nombor soalan ke ataupun nombor kumpulan? Saya ada berikan tarikh kan bagi setiap pembentangan. Ya. Tarikh dan juga soalan. Nombor soalan ada. Ada Ya, Prof nombor. dekat dalam Google Docs tu. Nombor soalan dan juga tarikh pembentangan. So, Ya. pergi pada channel yang masing-masing lah. Saya dah buatkan channel. Contohnya kalau grup kamu berada pada kumpulan katakan hari Selasa 12/1 kan. Channel berapa kamu datang sajalah pada channel tu pada waktu yang ditetapkan. So jawab soalan yang telah diagihkan. Saya tak tahu saya boleh buka ke tak sekarang ya. Sekejap saya tunjukkan ni. Okey, terima kasih Prof. Dia kena buka Google lah. Macam mana nak buka Google dokumen dari sini ya? Ya, saya ni pening dia. Saya rasa saya stop presenting dulu. Ada masa? Kamu ada kelas masanya? Okey, saya guna share screen. Ada yang ada tutorial